Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid sekalian. Nama cikgu ialah Harun Mehmet Najib. Cikgu merupakan pelajar pada UPSI dan cikgu akan menjadi guru praktikal di sini selama 2 bulan, iaitu mula pada minggu lepas waktu korang exam tengah tahun, sampailah hujung bulan 9 insyaAllah. Jadi, tanpa lengahkan masa, kita sambung pelajaran kamu semua. Pelajaran kita lah. Hari ini kita akan mulakan dengan satu topik yang baru, iaitu titik tengah dalam sistem koordinat Carters. Baik. Pembelajaran sebelum ini kamu dah belajar jarak dalam sistem koordinat Carters. Kamu dah tahu maksud jarak antara dua titik. Kamu dah tahu rumus jarak antara dua titik. Rumus dia apa? Punca S2 tolak S1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jangan lupa rumus tu. Pakai sampai bila-bila tu. Kemudian kamu dah tahu cara menentukan jarak antara dua titik gunakan rumus. Itu kamu dah belajar sebelum ni lah, sebelum keperiksaan. Hari ini kamu akan belajar masuk titik tengah antara dua titik. Kemudian cara terbitkan rumus titik tengah antara dua titik. Dan juga kamu akan belajar menentukan koordinat titik tengah antara dua titik. Menggunakan rumus yang kamu akan belajar nanti. Okey. Apakah itu titik tengah? Titik tengah adalah titik yang membahagi dua sama suatu garis temberang. Kiranya kamu ada satu garis lurus, satu garis temberang ni. Kemudian kamu bahagikan kepada dua. Tempat kamu bahagi dua tu, poin di situ adalah titik tengah. Contoh dia, sini cikgu bagi contoh. Ada titik AB, kemudian satu garis yang menghubungkan dia. Garis AB, satu garis AB ni. Kemudian kamu nak cari titik tengah dia. Cara dia adalah kita kira jarak dia, kemudian kita bahagi dua. Macam kamu tahu kat sini, satu kotak ni lah satu unit. Macam kamu dah belajar sebelum ni. Satu kotak ni nilai dia lah satu unit. 01, 1/2, satu unit. Jadi, kita kira kotak kat sini berapa kotak. Kita ada satu kotak, satu unit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiranya kita jarak kita lah 6. Kemudian kita bahagikan kepada 2. 6 bagi 2, kita dapat 3. Ini adalah titik tengah dia. Kita ada 3 kiri, 3 kanan. Ini titik tengah dia. Macam mana kalau garis itu mencancang? Macam EF ni, garis EF mencancang. Sama juga, kita kira jarak dia dulu. 1, 2, 3, 4. 4 bagi 2, 2. 2 atas, 2 kat bawah. Sini di tengah dia. Antara 2 ni. Itu kalau garis itu mengufuk mencancang. Senang kita kira kotak dia je. Kita kira 1, 2 macam tu je. Macam mana kalau garis tu pula condong, mencondong. Jadi, contoh dia garis JL ni. Dia mencondong. First kita buat adalah kita buat garis mengufuk dan mencancang dia dulu. Ke mana-mana boleh. Titik J dengan L ni ke mana boleh. Mengufuk boleh, mencancang boleh. Kalau ikut cikgu, daripada titik J ni cikgu buat garis mencancang turun bawah. Kemudian daripada garis L ni cikgu buat mengufuk yang bersilang dengan garis yang cikgu buat tadi. Mencancang yang cikgu buat tadi. Bila-bila bertemu ada satu titik baru, cikgu bagi nama K lah. Cikgu bagi nama K. Baik. Sebenarnya pertama, first kita buat apa? Kita cari titik tengah bagi garis JK dan KL. JK dan KL ni. Garis yang baru buat tadi. Cari titik tengah dia. Kita kira jarak dia. JK ni dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian 4 bagi 2. Titik tengah kan? Kita bagi 2 kan? Jadi, titik tengah dia 4 bagi 2, 2. 2 atas, 2 bawah. Titik tengah di sini. Garis KL pula.
Kita kira jarak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi 2, 3. 6 bahagi 2, 3. 3 kiri, 3 kanan. Sini titik tengah dia untuk garis KL. Kita dah dapat dah ni. Kemudian lukis garis bahagi 2 sama serenjang garis JK dan KL. Garis JK dan KL ni ke tempat dia ni, ke tempat di tengah ni, kita buat garis serenjang dengan garis JK KL ni. Okay, contoh, garis hijau ni. Nampak? Kalau tak nampak ni, saya tunjuk. Garis, ikut mouse cikgu ni. Garis ni, dia serenjang dengan garis JK. Satu. Satu lagi, garis warna kuning ni. Yang serenjang dengan garis KL. Dekat titik tengah kita jumpa tadi. Titik tengah kita dapat tadi. Kemudian, tandakan titik persilangan antara pembahagi dua garis JK dan KL. Garis yang pembahagi dua tadi, hijau dan kuning ni, garis hijau dan kuning ni, tempat dia bersilang tu, kita tandakan titik. Kat situlah titik tengah bagi garis condong. Garis JL ni, di tengah dia kat situ. Koordinat dia 0, negatif 1. Setakat ni insyaAllah faham ya. Kalau tak faham nanti tanya dalam grup. Cikgu saya tak faham. Macam mana ni? InsyaAllah saya akan terangkan balik. Kemudian, rumus di tengah. Kenapa ada rumus ni? Rumus ni kita belajar andai katalah soalan tu dia tak bagi gambar rajah serta atas. Dia cuma bagi kamu koordinat je. Yang kotak-kotak-kotak tu tak ada. Kiranya kamu tak boleh lah kira 1, 2, 3. Kamu tak boleh kira. Kiranya nak cari dia menggunakan rumus ni. Jadi kita nak kena kenal dulu macam mana rumus ni terbentuk. Titik tengah bagi garis condong dapat ditentukan dengan mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang yang masing-masing dibagikan dengan 2. Itu yang tadi tu, yang kita buat tadi tu. Cara dia. Dengan garis AB condong ni, garis AB ni, nak buat dia ke cari garis yang mencancang mengufuk dulu. Kemudian cari di tengah dia. Dari gambar rajah ni, dari gambar ni kita boleh nampak dah dia punya rumus. Apa rumus dia? X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Macam mana tu? Contoh. Kat titik A tu cikgu bagi X1, Y1. Titik B, X2, Y2. Nak cari titik tengah untuk garis hijau ni, dapat garis hijau ni. Garis mencancang ni, X1 mesti kena tambah dengan X2. Kemudian bagi dengan 2. Nampak? Nampak kat situ? Macam mana rumus dibentuk? Sama dengan Y. Y1. Nilai dia 2 ni. 0 sampai 2 ni. Y1. Mesti kena tambah dengan Y2. 0 sampai negatif 4 ni. Untuk jadikan satu garis mencancang. Jadi Y1 tambah Y2 bagi dengan 2. Dia dapat titik tengah. Nampak dah kat situ macam mana terbentuknya rumus ni. Rumus ni penting lah untuk cari di tengah gunakan koordinat. Anda kata soalan tu tak ada gambar rajah satah ni. Contoh dia, tengok ni. Contoh, tentukan titik tengah bagi pasangan berikut. Ini formula dia. Contoh macam ni. Soalan A. Dia bagi koordinat je. 7, 6 dan 5, 8. Tentukan titik tengah dia. Okay. First, kita tentukan mana satu X1, Y1, mana satu X2, Y2. Macam cikgu, cikgu jadikan 7, 6 ni X1, Y1. 5, 8 ni X2, Y2. Kemudian masukkan dia dalam formula. X1, 7. Tambah X2, 5. Masukkan. Kemudian, bagi 2. Buat tu, kemudian Y1, 6. Tambah Y2, 8. Bagi 2. Kemudian, kita kira-kira. Dapat akhirnya 6, 7. Soalan berikutnya B. 8, 5 dan 10, 15. Sama juga kita jadikan, kita kirakan
Kita jadikan 85 ni X1, Y1, 10, 15 ni X2, Y2. Cikgu nak tanya, boleh tak kalau cikgu tukar 85 ni X2, Y2, 10, 15 ni X1, Y1? Jawapannya boleh. Tak kisah kalau kamu tukar mana satu. Asalkan kawan di sebelah-sebelah mesti sama nombor. S1, Y1, S2, Y2. Contoh kat sini, kita masukkan jawapan tadi. S1 8, tambah S2 10. 8 tambah 10, kemudian bagi 2. Y1 5, tambah Y2 15. 5 tambah 15 bagi 2. Dapat 18 bagi 2 dengan 20 bagi 2. Kita dapat 9, 10. Kemudian soalan C. Negatif 2, negatif 7. Dan 6, negatif 3. Ada negatif. Tak apa. Sama je. Negatif 2, negatif 7 ni kita jadikan S1, Y1. 6, negatif 3 ni jadi S2, Y2. Kemudian kita masuk ke dalam formula. Negatif 2, X1 negatif 2, tambah X2 6, bagi 2. Negatif Y1 negatif 7, tambah Y2 negatif 3, bagi 2. Kita dapat 4 bagi 2. Negatif 10 bagi 2. Kemudian kita dapat 2 negatif 5. Kita punya koordinat untuk pasangan ini. Ha, itu je daripada cikgu. Sekian, terima kasih.